Untuk video kali ni aku nak buat projek untuk tukar aku punya reverse LCD kepada saiz yang lebih besar, dan sambil-sambil tu aku nak buat projek untuk buat kamera 360 darjah. Orang panggil 360 kamera. Tapi yang bersih bajet lah. Tak ada level-level yang selalu kita tengok kat YouTube, dekat Alphard, dekat Velfire. Tapi masih ada ciri-ciri 360 kamera. Lepas tu kenapa aku tak nak sambungkan ke player Android aku? Sebab aku tak nak fungsi seperti signal, reverse atau kamera hadapan tu mengganggu uh, penggunaan player ni. Kira saya ni untuk main lagu ke, main video ke. Yang atas memang semata-mata untuk kamera. Jadi jom kita tengok barang-barang yang aku ada. Jadi aku akan tunjukkan kat korang dulu barang-barang yang paling utama untuk tujuan projek DIY ni. Okay, pertama ialah monitor. Aku ambil 7 inci kali ni berbanding 5 inci yang sebelum ni. Lepas tu kedua-dua ni sebenarnya ialah kamera untuk side mirror. Manakala untuk reverse dengan kamera hadapan, kita akan guna kamera asal yang aku dah pasang sebelum ni. Kita takkan gantilah sebab kedua-dua kamera tu dah sesuai dah. Cuma kita akan buat pemasangan baru pada side mirror. Okey. Okey, antara barang yang aku dapat sebelum ni, dia punya tapak. Boleh adjust macam mana posisi yang korang nak. Remote pun ada kalau korang nak kawal secara manual. Okay, dia punya supply api DC. Boleh terus ke sumber DC 12 volt. Ground 12 volt. Positif. Lepas tu dia sebenarnya datang sekali dengan frame. Frame ni sebenarnya bila aku buat kajian, dia sebenarnya untuk letak di headrest si passenger dengan driver. Untuk nak jadikan player ni sebagai monitor untuk seat belakang. Jadi inilah monitor 7 inci. Dia didatangkan sekali dengan soket dia. Dia lebih kurang dengan monitor 5 inci aku. Ada power supply dan 2 input video. Cuma dia kelainan sikit kali ni ialah dia ada wire hijau ni yang boleh dikawal melalui isyarat. Jadi pada monitor 5 inci ni, sebagai contoh aku masukkan kamera hadapan kat warna kuning. Lepas tu reverse dekat putih. Apabila reverse input ada power, kira kamera belakang kita masuk gear reverse, maksudnya monitor 5 inci dia dapat isyarat, dia automatik akan tukar image supaya akan tunjuk kamera belakang saja. Berbanding bila aku check dekat model 7 inci ni, dia ada wire asing. Kira isyarat ni terpaksa dilakukan secara manual. Berbanding yang 5 inci ni agak special sikit, dia auto. Tapi tak apalah, dia tak susah sangat pun nak buat wiring. Dan akhir sekali dia punya double tape untuk tapak. Nanti kita akan tampal dekat dashboard. Okey. Okey, seterusnya adalah kamera di side mirror. Okey, macam biasa, dia akan dibekalkan dengan kamera video output. Dan ni sebenarnya soket sama macam dashcam yang aku pakai. Memang agak sebiji juga lah kalau kita tengok. Dan ini kamera. Jadi kalau korang tengok pada design pun memang kamera macam ni sesuai lah nak letak kat side mirror. Kita hanya perlu tebuk dari bawah side mirror, lepas tu masukkan kamera ni. Lepas tu kita boleh lah adjust nak posisi macam mana pun. Lepas tu macam korang tengok bolt nut dia, dia ada longkang macam ni supaya kita boleh keluarkan daripada wiring ni. Sebab memang akan dikeluarkan dulu sebelum kita masuk tempat yang kita tebuk. Lepas tu barulah kita masukkan nut ni dan ketatkan.
Dan design wire ni dibuat secara berpisah macam ni supaya wiring boleh masuk ke dalam side mirror dengan senang. Jadi bila seller buat macam ni, dia memudahkan kita nak cabut side mirror bila-bila masa je. Mana tahu kita nak servis ke apa ke, tanpa perlu nak cabut seketul wiring panjang macam ni. Setakat cabut soket je, mudah. Okay, apa kata kita buat testing dulu macam mana hasil ni. Sambil-sambil tu aku rasa monitor 7 inci ni aku terus letak lah dekat tempat lama monitor 5 inci ni. Kita akan check secara manual. Jadi kita tukar ke kamera belakang. Jadi sekarang kamera belakang tak masuk lagi dia punya signal sebabnya reverse belum masuk. Jadi kita masukkan ke reverse. Sekarang kita nampak ada input daripada reverse. Masalah isu dekat kamera reverse yang ada line-line ni kerana masalah resistor dia. Okey, kita buat sambungan. Pastikan slot nak masuk soket ni adalah betul. Seperti dia punya line sama dengan line yang dia dah bagi ni. Kita tengok betul. Okey, line tu kita masukkan. Okey, jom kita on monitor. Okay, kita dah nampak hasil pertama daripada satu kamera. Jadi, kamera yang mana tu? Okay, salah satu yang aku pegang. Kau boleh nampak ada pergerakan. Dan seterusnya kita tukar ke video mode yang kedua. Okay, ni kamera yang satu lagi. Ni AB1. Pun sama. Jadi macam korang boleh tengok, dia punya view agak memang HD lah orang kata. Agak menarik. Cantik juga lah. Boleh nampak dengan jelas angle view. Macam blind spot yang kita tak nampak. View dia degree agak besar. Kalau tak salah dalam katalog 140 degree lah. Yang boleh nampak dengan jelas. Jadi kita tukar balik. Okay, ni pun sama. Macam korang boleh tengok dia punya view. Memang kalau ikut pada monitor ni aku boleh nampak memang cantik lah. Dia bukannya Full HD atau sebagainya. Yang spek kamera aku beli ni memang kalau ikut kan Full HD. Tapi hasil Full HD tu bergantung pada monitor. Tapi bagi aku monitor ni dah hasilkan kualiti yang cantik dah. Boleh katakan level-level HD dah. Okay, satu lagi yang aku kena explain ialah sebenarnya model kamera ni. Okay, kalau korang tengok model kamera ni sebenarnya ada 3 wire yang diloopingkan yang mempunyai fungsi tertentu bila kita potong atau kita sambungkan. Okay, tak berapa jelas. Okay, macam korang tengok.
Jadi ikut pada diagram yang aku tengok, wire putih ni bila korang potong, fungsi garis-garis kamera reverse akan ada balik. Kalau korang potong hijau ni, automatic image yang korang tengok daripada monitor akan terbalik. Dia akan jadi mirror image. Ni, apa yang aku tahu daripada diagram, wire biru ni adalah nak tukar fungsi video ni CVBS kepada AHD kamera. Asasnya monitor ni sesuai untuk projek kamera 360 darjah. Jadi proses tu nya ialah aku nak tunjukkan korang macam mana aku nak buat pemasangan kamera side mirror ni. Okey, jom kita ke proses terusnya. Okey, sebelum kita teruskan pemasangan kamera side mirror kiri dan kanan, aku dapat satu idea di mana aku nak guna cover yang dah dibagi sekali dengan monitor 7 inci ni. Dan aku nak buat modifikasi supaya monitor ni boleh diletak di bahagian bawah macam ni. Sebab aku rasa ni orang kata apa, posisi monitor sekarang ni terlampau tinggi dan boleh katakan mengganggu sikit lah bahagian view cermin hadapan. Jadi akan aku ubah posisi tapak, terbalikkan, dan kita akan acukan supaya boleh tebuk satu lubang untuk buat ikat tapak bawah. Dan kita akan letakkan lebih kurang macam ni. Dengan kata lain, dia jauh lagi rendah lah kalau untuk view, dan jauh lagi ke depan. Jadi itulah idea aku. Jadi jom. Okey, macam korang boleh tengok, memang idea aku ni berjaya. Monitor pun masih boleh masuk walaupun bolt tadi punya kepala pun agak besar. Cuma nanti nak adjust lah kedudukan akhir dia. Dan kalau korang tengok pun dia lagi rendah daripada sebelum ni, monitor sebelum ni. Jadi tak ada mengganggu view dan nampak lagi kemas lah dengan posisi macam ni. Dan katakan hi pada ni member kita. Modul dia. Jadi bila aku buka semalam, dia punya komponen dalam memang padat gila dibungkus. Macam korang boleh tengok, penuh satu kotak. Jadi apa yang ada dalam set modul ni? Jom kita tengok. Rasanya dia punya manual. Dan ini adalah modul utama dia. Jadi jom kita tengok barang-barangnya. Jadi di dalam bungkusan ni adalah modul utama. Dia punya otak, orang panggil. Lepas tu, okay, dia sebenarnya ada 3 input sama ni. Input kamera 4 side. Jadi kesemuanya sama, iaitu dia akan diletakkan dekat sini. Kesemua 4 jenis input ni mengikut keperluan dia, macam kamera hadapan, kamera kiri, kamera kanan, kamera belakang. Selepas tu soket. Ini adalah, kalau ikut diagram ni soket api.
Soket api, soket untuk kontrol manual. Ni dia. Kita masukkan. Lepas tu kamera tu kita boleh kawal secara manual. Untuk di display bila-bila masa je, kiri, kanan, belakang, depan. Dan ni pula kalau ikut pada sini adalah pergi ke monitor. Dan ni soket input kepada sini. Jadi kita kena tap in wiring ke api aksesori. Seterusnya ini wiring isyarat. Macam kat sini korang boleh tengok. Jadi kita akan tapping untuk setiap isyarat yang diperlukan, seperti kamera depan, kamera kiri kanan kita akan tap dekat signal. Kamera belakang kita akan tap dekat reverse. Dan ni adalah end station wire. Jadi tanpa kita berlengah, kita akan buat pemasangan modul ni dekat monitor 7 inci. Jom. Kita unplug dulu. Okay, ni adalah soket asal daripada kamera reverse dan kamera depan dan power supply untuk monitor. Jadi kalau ikutkan kita boleh guna je power supply daripada meter ni untuk kamera hadapan dan power supply untuk modul. Jadi yang paling penting sekarang adalah kita akan buat wiring supaya modul ni hidup. Jadi kita akan buat wiring untuk power supply ni. Macam korang tengok, dia punya fuse adalah jenis tradisional. Oh, tercampak. Fuse kaca. Fuse kaca ni masih dijual lah dekat kedai-kedai. Tu yang tak perlu risau. Okey, memandangkan diagram yang aku tengok ni, jadi wire daripada slot yang kedua, iaitu 4 pin macam korang tengok, yang ada 4 warna. Jadi brown iaitu monitor trigger aku akan letakkan dekat sama power supply dengan soket untuk aksesori 12 volt kat sini. Dan termasuk juga dengan power supply untuk front kamera, sebab kamera depan aku memang aku triggerkan untuk hidup apabila enjin hidup. Jadi ni pun power supply dia akan pergi dekat aksesori 12 volt juga. Sekali jalan je terus ambil dari power supply yang sama. Okey, jom. Lepas aku dah buat kajian dekat dia punya diagram, dia sebenarnya tersalah sikit dekat warna-warna wire untuk sambungan ke soket yang 4 pin. Macam korang boleh tengok, dia ada bagi tahu ada color grey dengan brown, tapi dekat sini tak ada. Yellow, white, hijau ni sepatutnya tak ada, tapi hijau dengan biru, tapi dekat sini ada. Kiranya dia lebih kepada kita tengok posisi power supply untuk trigger ni melalui modul saja. Macam korang boleh tengok, monitor adalah yang kiri paling bawah, right paling atas, kiri paling atas kanan, belakang paling bawah kanan. Kita ikut je pada dekat modul punya diagram, sebab sini pun kurang jelas dan ini pun salah warna. Okey, aku akan teruskan sambungan, nanti korang tengok. Fahamkan balik diagram. Jadi daripada soket ni sebenarnya apa yang keluar dari sini ada power supply yang datang daripada trigger wire ni. Macam contohnya daripada monitor, right, left, rear. Ini adalah trigger yang terima isyarat daripada signal kiri, signal kanan dan reverse. Dan apa yang
dia punya trigger power supply yang dapat ni akan keluar daripada sini. Jadi wiring ni lah yang akan keluar untuk power supply untuk kamera setiap sisi tu. Sebagai contoh, macam kamera hadapan dengan kamera belakang aku dah tak memerlukan power supply sebab dia orang dah ada power supply sendiri. Jadi contohnya untuk kamera kiri dan kanan, kita akan memerlukan soket ni. Daripada sambungan sini, seterusnya pergi ke kamera kiri dan kanan. Okey, nanti aku tunjuk korang hasil bila aku dah buat sambungan semua. Alright. Okey, aku dah selesai buat sambungan sementara untuk kamera kiri dan kanan. Aku tak boleh buat hardwire lagi untuk kedua-dua sebab aku belum orang kata apa modi dekat side mirror. Sebab kita tak tahu bila aku dah modi kat side mirror mungkin ada perubahan berlaku dekat macam mana laluan wiring dan sebagainya. Jadi aku hanya tapping biasa. Tapi selagi tak bersentuh tak apa untuk tujuan testing. Jadi dekat modul ni aku dah buat wiring untuk semua isyarat dia, kiri, kanan dan reverse. Dan monitor ni untuk sebenarnya sambungan ke kamera hadapan sebenarnya. Sebab dia adalah api constant. Dia akan terus menerus supply current. Dan seterusnya aku dah buat sambungan untuk modul punya power supply. Dan macam korang boleh tengok, aku juga telah buat sambungan terus kepada monitor. Kita boleh sikit. Terus pergi kepada monitor. Monitor pun dah ada power supply sendiri. Seterusnya, ini adalah sambungan untuk kamera kanan. Ni tapping sementara. Ni sambungan pergi ke kamera kanan. Dan ini adalah sambungan untuk pergi ke kamera kiri. Dan seterusnya ini adalah untuk reverse kamera. Dia punya isyarat pun aku dah tapping. Jadi power source untuk isyarat signal kiri, kanan dan reverse biasanya korang boleh jumpa dekat meter. Sebab meter korang ada indikator untuk signal kiri dan kanan. Dan untuk kereta auto dia akan ada indikator untuk reverse. Kebanyakan kereta auto sekarang, kecuali macam kereta auto yang menggunakan manual indicator, yang dia akan berubah ikut pergerakan gear. Atau kereta manual biasanya wire positive reverse tak akan pergi ke meter. Jadi korang kena cari 12 volt reverse berdekatan dengan korang punya harness, berdekatan dengan kotak fuse. Itu ada hard wire lah. Ataupun kalau korang nak buat wiring panjang sikit, korang kena tapping dekat lampu reverse belakang atau pergi ke reverse sensor dekat gearbox. Itu salah 3 cara lah kalau nak tapping untuk reverse. Macam kamera hadapan, power supply dia adalah constant. Okey, untuk lakas tunya kita akan buat project untuk masukkan kamera pada side mirror. Jadi kita punya kamera adalah yang macam korang tengok pada video sebelum ni, yang memang khas untuk posisi kamera hadapan. Sebab kalau boleh untuk side mirror kita kena cari satu kamera yang view-nya adalah bukan mirror, bukan image terbalik. Itu yang paling terbaik lah. Pun kita teruskan kepada proses untuk memasukkan kamera ke dalam seketul side mirror. Dan aku tunjukkan macam mana nak baraikan side mirror ni dan macam mana nak modi masukkan kamera. Okey, jom kita sambung.
Akhirnya aku dah buat keputusan untuk letakkan kamera betul-betul di bawah tapak pengikat skru ke pintu kereta. Betul-betul ke bawah. Okay, aku bagi idea. Kita tengok dekat side mirror yang aku belum buat. Dekat side mirror yang aku belum buat lagi, iaitu kira tapak untuk mount kamera aku buat betul-betul di bawah ni. Sebenarnya dia lagi terbaik kalau kita letak paling hujung ni, sebab angle view lagi luas. Tapi dia risiko untuk wire kamera ni tersepit, dalam lama boleh putus. Jadi untuk tapak ni aku dah buat tebuk, iaitu kira marking dah, aku dah marking dekat sini. Kalau ikut pandangan pula, untuk tapak besi ni pula dari bawah ni, dan aku dah laykan lubang supaya tapak kamera boleh melalui sini macam ni. Okay, kalau tengok kamera, kalau tengok pada side mirror yang belum tertebuk, laluan dia dekat sini, dekat laluan asal wire yang auto flip. Jadi kita kena lay laluan ni supaya tapak kamera boleh masuk dan wiring dia tak terganggu. Seperti ini. Okey, jom kita buat proses DIY untuk kedua-dua belah. Jom. Okey, kita dah selesai buat tapak mounting untuk kedua-dua side mirror. Macam korang boleh tengok, aku tebuk laluan supaya kamera dapat diikat dan laluan dia tak tegang masuk dengan yang belah kanan. Tapi pun dah nak finishing dan kita akan terus pasang dekat body kereta. Aku mungkin perlukan tapak untuk matching dengan body kereta untuk set mirror ni lah. Kalau macam kebaikan set mirror lain yang memang PMP kereta, korang boleh terus je buat cara ni. Dari pandangan hadapan, ini aku dudukkan kamera. Dia tak akan mengganggu lipatan on flip sebuah set mirror. Okey, tanpa berlengah, kita akan buat pemasangan dan pasang ke kereta. Jom. Okey, aku dah selesai buat pemasangan side mirror yang auto flip. Jadi macam korang boleh nampak, aku baru je tukar pintu sebab sekali jalan je aku pun dah, apa kata apa, dah mula nak buat balik body kereta ni dan nak cat. Jadi macam korang boleh tengok, jadi posisi kamera untuk side mirror aku menghalakan ke hadapan dan dia dalam posisi macam ni. Dan macam yang korang tengok waktu pemasangan sebelum ni, memang terbaiknya ialah kamera di bahagian tapak yang tidak bergerak, supaya dia punya wire itu tak tertarik dan tak akan jadi tegang. Maka orang kata apa, dia jauh lagi tahan lama lah jangka hayat dia. Dan ni untuk belah driver. Okay, tanpa berlengah, kita tengok macam mana view dia daripada monitor. Jom on engine. Kamera hadapan, kamera kiri, bila enjin hidup dia okey. Ini kamera kanan. Okay, ada isu dekat reverse, tak pasti sebab apa. Okay, kamera reverse. Yang pertama tadi aku tak pasti apa isunya, tapi sekarang dia dah okey. Okey, semua dah stabil balik dah, kecuali kamera reverse.
Jadi kita gunakan isyarat. Okey, berfungsi dengan baik. Berfungsi dengan baik juga.